Sebab tu, kalau kita mengaji fiqh, tangan orang, dia tak panggil orang. Tangan orang, dia tak panggil orang. Jadi kalau tangan putih, duduk tengah jalan, sentuh tangan tadi, batal tak wuduk? Tak batal wuduk. Walaupun tangan tu orang perempuan punya. Kenapa? Kerana dia taksim kul ila ajzaih. Dan dia tidak boleh untuk kita hamlil maqsim alal aqsam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin amin ya rabbal alamin. Aqsamu hukmil aqli. Aqsamu hukmil aqli la mahalah هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام فافهم منحت لذة الأفهام. ولما كانت مباحث هذا الفن تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة أعني الوجوب والاستحالة والجواز بدأ ببيانها فقال. Bila mana perbahasan di dalam bidang ini ataupun dalam bidang ilmu al-kalam atau ilmu tauhid ini terhenti pada mengetahui berkaitan dengan pembahagian hukum akal yang tiga. Apa hukum akal yang tiga? Al-wujub, al-istihalah dan al-jawaz. Al-wujub, al-istihalata wal-jawaz. Bada'a bibayaniha. Jadi hukum akal wujub. Hukum wujub. Jadi muta'allaqnya wajib. Hukum akal istihalah. Muta'allaqnya mustahil. Hukum akal jawaz. Muta'allaqnya jaiz. Faham? Bada'a bibayaniha, lalu beliau seolah menggunakan bahawa beliau sebagai khitab ghaib. Bada'a bibayana ay bada'a huwa ay bada'a al-musannif. Tidak sebut bada'ani atau bada'tu bibayaniha. Bada'ani, bada'tu bibayaniha. Saya memulakan sebut bada'tu. Jadi di bawah Maulana Syekh Jamal menyebutkan i'lam anna taqsim al-hukm al-aqli ila hadhihi al-aqsam al-thalathati la yuqalu lahu muqaddimatu ilmin. Jadi taksim atau pembahagian hukum akal kepada tiga bahagian ini ini tidak disebut dengan sebagai muqaddimatul ilm. Kenapa tidak disebut sebagai muqaddimatul ilm? لأنه لا يحتاج له أو لا يحتاج له إلا في هذا العلم بخصوصه. Kerana ilmu ini tidak diperlukan melainkan pada ilmu ini sahaja. Ini ilmu tauhid saja. بخصوصه. ولا يقال له مقدمة علم إلا ما يحتاج له في كل علم. Dia tidak dinamakan dengan muqaddimatul ilm, melainkan perkara tadi diperlukan pada setiap ilmu. Apa dia? Wa huwa al-hadd wal mawdu' wal ghayah. Tamam? Aqsamu hukmil aqli la mahalah ini ataupun pembahagian hukum akal tiga ini bukan disebut muqaddimatul ilm. Karena muqaddimatul ilm perlu ataupun dia akan digunakan pada setiap bidang. Seperti mana mabadi' asyarah. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-hadd wal mawdu'u thumma as-samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal waqi'
الواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع lagi مسائل والبعض بالبعض اتفى ومن درى جميع هذا الشرف. Tamam. Itu hada muqaddimatul ilm. Kenapa? Karena itu digunakan pada setiap fan. Setiap bidang digunakan perbahasan tersebut. Tapi aqsam hukum akal 3, wujub, istihalah dan jawaz, ini tidak digunakan melainkan pada bidang ini bikhususi. Pada ilmu kalam, ilmu tauhid bikhususi. Wa innama tusamma muqaddimata kitabin. Innama tusamma hiya muqaddimata kitabin. Begitu, tutup situ. Tetapi dia dinamakan dengan muqaddimah kitab. Apa dia muqaddimatu kitab? Wa hiya ma quddimat amama al-maqsud. Ini yang didahulukan pada permulaan perbincangan. Bizzati. Ini pada zatnya lirtibati lahu biha. Karena keterkaitan lahu ma tadi, tamam, biha ay bi muqaddimah, bi muqaddimati kitab. Baik. Wa intifa'u bima fihi لأن أقسام الحكم العقلي مخصوصة بالكتب المؤلفة في هذا الفن. Dia dinamakan dengan muqaddimatu kitab. Kenapa? Dan apa muqaddimatu kitab? Muqaddimatu kitab ialah ma quddimat amama al-maqsud. Yani yang didahulukan pada permulaan maksud bizzat lirtibati lahu biha. Karena keterkaitan di antara perkara ini dengan muqaddimah tersebut. Ataupun dengan kembali kepada mana? Ayuh, muqaddimah. Wa intifa' bima fihi, wa intifa'i bima fihi, dan bermanfaat dengan apa yang ada padanya. Lianna aqsam al-hukmi al-aqli maqsusatun bil kutubil muallafati fi hadzal fan. Karena pembahagian hukum akal ni secara khusus bil kutubil muallafah fi hadzal fan. Yani dengan kitab-kitab yang ditulis pada bidang ini. Jadi perbahasan wujub, istihalah dan jawaz ini bukan muqaddimatul ilm. Dan sebab-sebabnya telah dinyatakan dan dia merupakan muqaddimatu kitab dan juga telah dinyatakan sebabnya oleh Sayyidina Syekh Jamal. Yang dinukil daripada Hasyiah Sawi dan juga daripada Hasyiah Sibai bagi kitab ini, bagi kitab Qaridah Al-Bahiyah. Faqala, lalu kata Syekh, aqsamu hukmil aqli. Aqsamu hukmil aqli yani nisbah lil aql min nisbati syai' li alatih. Nah, jadi nisbah sesuatu kepada alatnya. Aqsamu hukmil aqli mubtada'un khabaruhu mahzuf. Ay salasatun. Jadi khabar mana mubtada'nya? Aqsamu. Nah, aqsamu adalah mubtada', khabarnya mahzuf ay salasah. Boleh? Batu saya sebut tu, aqsamu hukmil aqli la mahalah hiyal wujubu summa al-istihalah summa al-jawazu salisul aqsami. Difaham daripada situ bahawa ianya adalah ada dia punya khabarnya yang mahzuf. Takdirnya aqsamul hukmil aqli salasatun la mahalah. Salasatun tu dihazafkan. Yadullu alaihi qawluhu al-ati. Jadi ditunjukkan oleh ucapannya setelah tersebut, as-salisul aqsami. Salisul aqsami itu bukan khabar. Itu petunjuk kepada khabar yang mahzuf. Petunjuk kepada khabar yang mahzuf. Wa jumlatu hiya al-wujubu istinafiyatun li bayanil aqsami wa yasihhu an takuna hiya al-khabar. Jadi jumlah hiya al-wujubu ila akhirih, ada istinafiyah li bayanil aqsam. Maksudnya dia jumlah istinaf, jumlah yang diasingkan bagi jumlah baru, maksudnya untuk menerangkan qisim tersebut, pembahagian hukum akal tadi. Wa yasihhu an takuna hiya al-khabar. Boleh juga kita katakan hiya itu sebagai khabar.
Aqsamu hukmil aqli hiya. Hiya tu khabar. Boleh juga. Jadi khabarnya ada. Bukan dihazafkan. Wal aqsamu jam'u qismin. Bikasrin fasukun. Qism. Apa dia qism? Wahuwa man daraja ma'a ghairihi tahta kullin au kulliyin. Ini yang man daraja ma'a ghairihi, yang berserta dengan selainnya, selain ma'a ghairihi, ma'a ghairi ma, tahta kullin au kulliyin. Ini di bawah kul ataupun kulli. Kul ataupun kulli. Apa dia kul, apa dia kulli? Al-kullu ma tarakkaba min jawharaini fa aktsara. Yani yang tersusun daripada jauharain fa aktsar, maka dipanggil kul. Wal kulliyu ma sadaqa ala kathirin. Jadi kulli ma sadaqa ala kathirin wala yamna' nafsa tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi ka insan. Jadi kulli ini lebih kepada makna. Wa yuqabiluhu al-juz'i wa huwa ma yamna'u nafsa tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi ka Zaidin wa Sa'id. Jadi kulli adalah sesuatu yang sadaqa ala kathirin. Ini boleh diletakkan kepada bilangan yang ramai. Ini yang tidak terhalang untuk kita menggambarkan adanya wuqu' syarikah. Apa dia? Syarikah apa dia maksudnya? Perkongsian. Berlakunya perkongsian pada makna tersebut. Contoh insan. Insan ini sadaqa ala kathirin. Maksudnya boleh untuk ditentukan ataupun diletakkan kepada ramai. Kerana kulli ni dia bersifat dia dengan ma sadaq. Jadi dia tidak terhalang untuk kita gambarkan ataupun menggambarkan berlakunya perkongsian makna bagi kalimah tersebut. Faham? Jadi contohnya insan yasduq ala kathirin. Ini boleh kena padanya. Hadha insan, wa hadha insan, wa hadha insan, wa hadha insan. Jadi la yamna' nafsa tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Dan berlawanan dengan kulli adalah juz'i. Juz'i ialah ma yamna' nafsa tasawwurihi min wuqu'i syarikati fihi. Yani yang terhalang untuk digambarkan ataupun tasawur berlakunya perkongsian di antara perkara yang digambarkan tersebut dengan sesuatu. Contoh Zaid juz'i. Kenapa? Karena dia hanya tepat kepada individu yang dinamakan dengan Zaid. Yang dinamakan fulan tadi, satu orang. Jadi kita tak boleh kata dia kulli juga kerana ada orang lagi namanya Zaid juga. Zaid dalam dunia ni bukan seorang, ramai. Jadi maksudnya dia kulli. Tak. Dia dilihat pada apa? Pada terhalang dengan nama Zaid tadi. Syakhs Zaid tadi, musyaqqas Zaid yang dinamakan dengan Zaid tersebut adalah pada Zaid itu sahaja. Jadi kalau mak ayah Zaid tadi yang menamakan Zaid tersebut pada waktu itu, Amirul dinamakan dengan Amirul pada waktu itu, adakah dimaksudkan Amirul tadi dengan makna kulli? Hatta insan sekalipun. Insan kalau dinamakan pada seorang dengan makna dia tu insan, maka insan yang nama tadi adalah juz'i. Bukan lagi kulli. Dia dia tidak lagi sadaqa ala kathirin. Kerana dinamakan dia insan. Hadha insan, wa hadha insan, wa hadha insan, itu dilihat pada makna insan tadi, hayawan natik. Maknanya semua tu hayawan natik. Tapi kalau dia dinamakan dengan hayawan natik, contohnya, bawa dia buah nama hayawan natik, mengaji mantik sangat. Kata seorang buah nama hayawan natik, seorang buah nama hayawan sahil. Buah nama hayawan. Jadi orang panggil apa? Yang tu dipanggil apa? Tidak lagi dipanggil dengan kulli, dipanggil juz'i pada waktu tersebut. Kenapa? Karena yamna' tasawwuru nafsu tasawwurihi min wuqu' syarikati fihi. Karena dimaksudkan dengan nama tadi pada individu tersebut. Baik, boleh?
Kita sebut di sini kata kamu telah ni kitab. Jadi perbincangan kali ini adalah berkenaan dengan lafaz mufrad pada sudut makna. Lafaz mufrad pada sudut makna. Maka dia terbahagi kepada dua bahagi, al-kulli dengan juz'i. Maka kulli makna apa dia? Ma la yamna tasawwur mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Tamam? Ma la yamna tasawwur mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Sama tadi. Suatu yang tidak terhalang gambaran mafhumnya daripada berlakunya perkongsian pada mafhum lafaz tersebut. Pada mafhum lafaz tersebut. Jadi bukan pada mafhum afrad, individu. Nah, jadi dia kata pada mafhum, bukan pada lafaz tu. Pada mafhum. Itu yang saya sebut dalam syair ni. Kata, makna jika dia iktibar wujudnya terbahagi pada dua jangan alpa. Jadi makna kalau dia iktibar pada wujud makna tersebut terbahagi pada dua jangan alpa. Makna jika di otak zihin wujudnya, manatiqah menyebutnya mafhum juga. Jadi makna kalau ada di otak zihin, di zihin kita, maka ahli mantik menyamakannya sebagai mafhum. Jika maknanya luar otak zihinmu, al-ma sadaq, ambil faham, jangan dungu. Jadi dipanggil al-ma sadaq. Jadi kalau kata makna tadi ada pada otak zihin saja, disebut mafhum. Kalau maknanya luar otak zihin, dipanggil ma sadaq. Gambaran api dalam otak fikirmu, itulah mafhum, faham jangan, itulah al-mafhum, faham jangan jemu. Jadi kalau gambaran api dalam otak, api. Tamam? Jadi apa dia tu? Makna api tu. Makna api apa dia? Suatu bahan yang membakar. Tergabung daripada beberapa jenis gas. Makna api lah. Tergambar dalam otak kita, maka ada mafhum. Hakikat api luar otak fikirmu, misal ma sadaq, ku berikan padamu. Itu misal kepada ma sadaq. Ma sadaq apa dia? Yang berada, makna tadi kalau di luar otak zihin tadi, itu dipanggil ma sadaq. Ya. Al-mafhum tak beri apa-apa kesan, berbeza ma sadaq, berbeza al-ma sadaq padanya kesan. Berbeza antara ma sadaq dengan mafhum, mafhum tidak memberi kesan apa-apa. Manakala ma sadaq memberi kesan. Jadi kalau kita sentuh boleh jadi bakat. Boleh faham tak tu? Ini secara umum tentang apa dia beza mafhum dengan ma sadaq. Mafhum yang makna yang ada dalam zihin, ma sadaq adalah makna yang di luar zihin, luar otak fikir. Al-kulli dengan juz'i pula, makna zihni itu dua terbahagi. Kemudian baru masuk makna zihni. Tadi dah bincang ma sadaq dengan mafhum. Kalau dengan kulli dan juz'i pula, perbincangan kulli dan juz'i, ini pembahagian pada apa ni? Bahagian pada makna zihni. Makna zihni itu dua terbahagi, yang pertama kulli, yang kedua juz'i. Kulli tak terhalang gambaran maknanya, berkongsi maksudnya dengan selainnya. Ini kulli, dia tidak terhalang gambaran makna, berkongsi maksud dengan selain daripada lafaz tersebut. Berbeza juz'i tak sama yang pertama, yakni kulli, tak berkongsi maksud dengan selainnya. Makna insan itu kulli, wahai teman, bukan lafaznya, ambillah perhatian. Makna insan tu yang kulli, bukan lafaz insan. Tamam? Bukan lafaz insan. Makna insan tersebut adalah kulli. Tamam? Sebab tu bila disebut di sini, ma la yamna' tasawwur mafhumihi min wuqu'i syarikati fi, itu makna kulli. Maksudnya sesuatu yang tidak terhalang gambaran mafhumnya daripada berlakunya perkongsian pada mafhum lafaz tersebut, bukannya pada afrad ataupun individu lafaz. Bukan lafaz tu, pada mafhum lafaz. Contoh, lafaz rajul iaitu lelaki dewasa. Itu contoh bagi kulli. Jika kamu menggambarkan mafhum atau makna bagi lafaz rajul tersebut di dalam kotak fikiranmu bahawa ia bermaksud az-zakarul baligh, lelaki yang baligh, maka kamu akan dapati ia bertepatan dengan kebanyakan individu yang menyamai dengan mafhum tersebut, seperti Zaid, Amr, Bakr dan lain-lain. Kan kalau kata rajul,
Ini kalau kata kamu gambarkan dalam otak fikirmu, makna rajul apa dia? Zakar baligh. Lelaki yang baligh. Maka kamu akan dapati ia bertepatan dengan kebanyakan individu yang kamu temui. Yang menyamai dengan mafhum lafaz tersebut. Mafhum bagi lafaz zakar ar-rajul adalah zakar baligh. Maka kamu temui dengan orang lelaki dewasa namanya Zaid. Zaid aidan rajul. Bakr aidan rajul. Amr aidan rajul. Gitu. Kesemua individu itu bertepatan kepada makna dan mafhum bagi rajul tersebut. Boleh? Lafaz salat. Jika kamu gambarkan mafhum dan makna bagi lafaz salat di dalam kotak fikiranmu, bahawa ia merupakan ibadah yang berbentuk ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir serta ditutupi dengan salam. Af'alun, aqwalun wa af'alun maqsusatun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Okey? Apa dia? Ghaliban. Ghaliban. Ada dalam Fathul Mu'in sebut ghaliban? Ha? Baik. Dan takhirat sebut ghaliban. Betul lah ghaliban dalam salah. Perlu ke sebut ghaliban tu? Sebut dalam salah. Betul ke? Apa ni? Salah ke kalau tak sebut? Dalam Fathul Mu'in sebut apa? Akhwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Tak ada ghaliban. Tapi memang maknanya ghaliban. Jadi at-ta'rif lis-salati ghaliban. Baik. Jadi kalau kamu faham gambaran mafhum dan makna bagi solat tersebut dengan makna tadi, maka kamu akan dapati bahawa makna bagi solat itu merangkumi keseluruhan jenis solat. Ia tidak ditentukan kepada solat tertentu sahaja, maka ia memahamkan kepada kita bahawa makna bagi solat itu tidak terhalang padanya untuk berlaku perkongsian makna. Faham? Jadi lafaz solat kulli ke juz'i? Kulli. Lafaz solat kulli. Lafaz kitab. Jika kamu gambarkan mafhum dan makna bagi kitab dalam kotak fikiranmu bahawa ia bermaksud helaian kertas yang mempunyai tulisan yang digabungkan helaian-helaian tersebut, maka itu menjadikan lafaz itu gelaran bagi seluruh jenis kitab, bukan pada kitab tertentu sahaja. Justru itu. Salah lagi. Tulis sambil duduk tidak. Dapat kita fahami bahawa mafhum bagi lafaz kitab ialah apa dia? Kulli ke juz'i? Kulli. Jadi mafhum kulli ni dilihat pada apa? Mafhum. Sama juga dengan juz'i. Juz'i juga dilihat pada mafhum juga. Ma yamna' tasawwura mafhumihi min wuqu'i syarikati fihi. Sesuatu yang terhalang gambaran mafhumnya daripada berlaku perkongsian pada mafhum lafaz tersebut. Contoh lafaz Zaid. Tadi dah sebut tadi. Kalau ketika kamu gambarkan mafhum dan makna lafaz Zaid dalam kotak fikiran bahawa ia bermaksud individu tertentu yang diberi nama dengan Zaid, maka mustahil pada kita itu ianya boleh berkongsi pada selain daripada individu tersebut. Atau juz'i masih melihat kepada apa? Mafhum. Mafhum makna Zaid tadi. Faham? Sesuatu yang terhalang gambaran mafhumnya daripada berlaku perkongsian. Jadi kalau orang tu nama dia Zaid. Zaid tadi apa dia maksudnya Zaid? Ai insanun atau musyaqqasun al-musamma bi Zaid. Yang dinamakan dengan Zaid. Faham? Jadi kalau kata kita faham macam tu, maksudnya kalimah Zaid tadi bukan dilihat pada individu lafaz Zaid tu. Jadi salah kalau kita dia duk faham lagi kata Zaid bukan seorang je. Dia ni pun Zaid. Dia ni pun Zaid. Ada seorang nama Hasani. Hasani yang seorang lagi ada Hasani bookstore. Hasani tu. Namanya.
Jadi lafaz Zaid tu bukan dilihat pada lafaz Zaid. Lafaz Zaid, banyak lafaz Zaid. Jenis Zaid, jenis Zaid, jenis Zaid. Semua dia kata lafaz Zaid adalah kulli. Katanya. Tak, kulli bukan bincang masalah lafaz. Kulli bincang masalah mafhum. Kulli dibincang mafhum. Mafhum yang mushtarak. Tamam? Itu. Faham yang tu dulu. Tapi kalau baca yang manzumah ni, padu lah siapa buat manzumah ni? saya puji manzumah ni. Baik. Betul, baru pembahagian kulli. Nanti baru akan dibahagi pembahagian kulli. Pembahagian kulli dia ada apa dia? Ada kulli dipanggil ma lahu kasratun haqiqiyatun fil kharij, ma laysa lahu kasratun haqiqiyatun fil kharij. Umpamanya. Nanti kita akan tengok sesuatu. Ini kita akan mengaji dalam mantik nanti insya-Allah. Dalam isabuji. Kita akan mengaji ini dulu nanti. Miftah fi ilmi mantik. Mengaji ini nanti insya-Allah. Baik. Jadi ini menguatkan lagi untuk sambung balik lah. 5 kelas lagi tu. Tak selesai. Kita keluar kitab. Berhenti tu kitab tak siap. Boleh faham kulli dengan juz'i? Jadi aqsam adalah man daraja ma'a ghairihi tahta kullin au qismin. Itu dipanggil qism. Jadi yang berada di bawah daripada kulli ataupun kull. Dan ada disebut dah perbezaan kull dengan kulli. Al-kull dengan kulli. Ini dalam bahasan apa ni? Ini sebenarnya dalam perbahasan mantik dan juga dalam perbahasan adabul bahsi wal munazarah. Ini dalam perbahasan adabul bahsi wal munazarah dan perbahasan dalam mantik. Jadi kitab ni maksudnya kita masuk terus bahasan tu. Tak apalah. Kalau kita tak apa jelas pun nanti rasa jelas kot. Wa yusamma al-mundariju tahta al-kulli juz'an aw ba'dan wal mundariju tahta al-kulli juz'iyan wa yusamma mawridul qismati wa huwa al-kullu aw al-kulliyu maqsiman maqsiman. Jadi dinamakan yang berada di bawah kul itu juz. Dan yang berada di bawah kulli dipanggil juz'i. Dan dinamakan mauridul qismah, iaitu kul ataupun kulli tadi dipanggil maqsim. Jadi dinamakan di bawah kulli ataupun kul itu sebagai aqsam. Dan setiap qisim itu dinisbah kepada yang lain dipanggil qasim. Fa qasimus syai' makana muqabilan lahu. Qasim asy-syai' adalah muqabil, lawan bagi qasim tersebut. Mundarijan ma'ahu tahta syai'in akhara. Dia nak bagi faham ni. Dia kata wal kulli wal kull yusamma maqsiman likaudihi mahallul qismah wa yusamma mawridan liwurudil qismati alaihi. Contohnya macam ni. Dia panggil al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Aqsamuhu salasatun tu bukan kalam sebenarnya, al-kalimah. Boleh. Al-kalimah. 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 Kalimah terbahagi kepada apa? 3. Apa dia? Isim, fi'al, harf. Ja'a li ma'na, tak apa? Baik. Mauridul qismah, yang ni, permulaan daripadanya lah berlakunya pembahagian. Maka ini dipanggil apa? Panggil apa? Panggil apa? Sebut bagi jelas-jelas. Maqsim. Al-maqsim. Ni maqsim. Ni istilah noh. Kena ingat ni tu. Maqsim. Al-kalimah al-maqsim. Yang ni dipanggil apa? Ni, semua ni.
al-qism ataupun al-aqsam. Tamam? Dan ini dipanggil apa? Salah satu ni qasim. 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 Nampak tak? Ni istilah dia panggil, istilah. Jadi wa yusammal mundariju tahtal kulli juz'an aw ba'dan. Wal mundariju tahtal kulli juz'iyan. Baik, jadi kalau kata yang duduk di bawah kul, kalau yang ni dipanggil kulli, ni, maka yang di bawah ni dipanggil juz'i. Kalau yang ini dipanggil kul, di bawahnya dipanggil juzuk. Boleh? Baik. Sekarang kita nak tengok ni. Saya nak bagi tahu kita ni apa dia sebenarnya ni. Nak bagi tahu kata pembahagian hukum akal ni termasuk dalam pembahagian aqsam kulli ila juz'inya ataupun al-kulli ila ajza'. Bahagian ni macam mana satu? Ada tengok lagi. Baik. Wa yusamma al-mundariju tahta al-kulli juz'an aw ba'dan wal mundariju tahta al-kulli juz'iyan wa yusamma mawridul qismati wa huwa al-kullu aw kulliyu maqsiman. Mundarij, maksud mawrid qismah dia apa? Atas sekali tu dia panggil kulli atau kul ataupun kulli. Dia panggil apa? Sama ada dia kul ataupun kulli, dia panggil maqsim. Bi fathin fa sukunin fa kasrin. Maqsim. Tamam. Wa taqsimu at-tamyiz wa at-tafsil. Itu makna taqsim. Ai ja'alu syai'i aqsaman. Itu makna taqsim. Iaitu menjadikan sesuatu itu sebagai dengan pembahagian. Wa alamatu taqsimil kulli ila ajza'ihi sihhatun hilalihi ila al-ajza'i allati tarakkaba minha. Wa adamu sihhati hamlil maqsim 'ala al-aqsam. Apakah tanda? Kita nak tahu tanda pula ni. Tanda pembahagian tadi adalah pembahagian kul ila ajza'i. Dan apa tanda pembahagian tadi adalah dalam bentuk kulli ila juz'iyati. Mana satu? Jadi kalau orang tengok tanda ni, orang kata tahu dah. Hadha qismun, hadha taqsim kul ila ajza'i. Hadha taqsim kulli ila juz'iyati. Tahu tu beza. Dia faham? Jadi kalau kita tengok orang bahagi saja, dia ada mauridul qismah, dipanggil maqsim. Kemudian dia ada qismun, dan nisbah antara qism dengan qism dipanggil qasim. Hadha qasimun li hadha wa hadha qasimun li hadha. Ai muqabil lahu. Maka kita akan boleh bagi tahu pula kata hadha taqsim kull ila ajza'i. Hadha taqsim kulli ila juz'iyati. Apa alamat taqsim kull ila ajza'i? Yang pertama, sihhatu inhilalihi ila al-ajza' allati tarakkaba minha. Dia boleh untuk dipecahkan kepada juzuk allati tarakkaba minha, yang tersusun ia daripada juzuk-juzuk tersebut. Minha ay minal ajza'i. Wa adamu sihhati hamlil maqsim 'ala al-aqsani. Dan yang kedua, dia tidak boleh untuk diletakkan maksim tadi, makna maksim tadi kepada aksam. Contoh dia macam mana? Contoh dia kayu dengan kerusi. Ni, kerusi. Al-kursiyu, contoh kita sebut ni, al-kursiyu kursi ni yatarakkab min apa? Al-qashab wa mismar. Al-qashab dengan al-mismar. Apa dia qashab? Apa dia arif billah? Kayu. Mismar? Mismar apa dia hafiz? Paku. Jadi kursi terbagi terdiri daripada kayu dan paku. Okay?
Kayu dan paku. Baik. Ni pembahagian ni, kerusi terbahagi kepada kayu dan paku. Baik, nak tanya ni, Ahmad. Kerusi ni, apa dia dipanggil apa ni? Maksim ke, qasim ke, dipanggil qismun ke, panggil aksam ke, panggil qasam ke ni? Kursi ni, dia panggil apa ni? Nak panggil aksam ke, nak panggil maksim ke, nak panggil qasim ke, nak panggil qism ke, apa dia? Mana tu? Maksim. Baik, qasyab ni dipanggil apa? Qasyab dengan mismar dipanggil apa? Aksam ataupun qism. Dan apa ni, qasyab disebah dengan mismar dipanggil ada disebah dia kepada mismar. Ni. Qasim. So berbaris tadi ni. Berbaris tak tu? Belagak dia bawah ni. Geram tu jenis belagak baris tak tibuh ni. Qasim. Baik, sekali lagi. Al-Kursi panggil apa tadi? Orang lain pula. Muaz. Han jaga tak dia jawab Muaz. Maaf dia. Bang Sim. Bang Sim ni dah. Kursi apa dia? Sebut dah bagi harap sikit. Hang tu dah Syed dah. Maksim. Yang ni, dua ni. Dia panggil? Ni. Aksam. Yang ni disebah dengan yang ni? Hadha qasim li hadha. Wa hadha qasim li ya. Hadha qasim li hadha, dia tak tahu dia hadha. Kursi, qasyab dengan mismar. Baik. Sekarang ni untuk kita tahu dia ni bahagian mana? Kul ila ajza'ih ka al-kulli ila juz'iyatih. Mana pembahagian dia? Alamat untuk kita tahu kata pembahagian ni adalah kul ila ajza'ih ialah yang pertama apa dia? Tadi sihhatun hilalihi ila ajza' allati tarakkaba minha. Dia boleh dipecahkan. Baik, sekarang boleh dipecahkan lagi. Boleh pecah ni, boleh pecah tak? Boleh pecah tak? Sama aja pecah. Dia boleh pecahkan kepada bahagian dia. Yang kedua, beza dia dengan kulli dengan juz'i. Pembahagian dia kul ila ajza'ih ni, taksim kul ila ajza'ih, dia tidak boleh dikembalikan. Dia kata apa? Adamu sihhati hamlil maqsim alal aqsam. Apa dia hamlil maqsim alal aqsam? Dia jadi mahmul. Dan qisim tadi dia jadi maudhu'. Jadi boleh tak kita sebut al-qashab huwa al-kursi? Boleh tak? Boleh kita sebut kayu adalah kursi? Boleh? Boleh tak? Al-qashab huwa al-kursi. Wal mismar huwa al-kursi. Kursi adalah ma tarakkaba minal qashabi wal mismar, yang tersusun daripada gabungan kayu dengan paku, barulah jadi kerusi. Kalau disebut satu saja, boleh tak hamli al-maqsim ala al-aqsam? Tak boleh. Jadi al-qashab huwa al-kursi dah, al-qashab adalah kursi. Qashab. Boleh. Maka yang ni pembahagian dia panggil apa ni? Taksim apa? Al-kul ila ajza'ih. Faham lagi ni Ahmad? Jadi pembahagian taksim al-kul ila ajza'ih. Tu. Baik. Kalau pembahagian alamatu taqsimi wa alamatu taqsimil kulli ila juz'iyatih pula, sihhatu hamlil maqsim ala kullin minal aqsam. Dia boleh untuk ditanggung maqsim tadi ala kullin minal aqsam. Iaitu pada setiap daripada qisim-qisim tersebut. Contoh, Zaidun insan, Amrun insan. Boleh? Tak apa, kita patah balik ni je. Ni.
Boleh tak kita sebut al-ismu kalimah? Boleh tak? Boleh tak apa ni Husaini depan. Boleh tak Husaini? Al-ismu kalimah. Boleh tak? Boleh tak Arif? Tak boleh. Habis tu? Dia kalimah mesti gabungan isim, fi'il dengan huruf baru jadi kalimah. Sungguh? Macam tu rupanya. Hadha al-qalam. Okey, ni kalimah. Jawab tadi. Anta laisa arif billah. Lillah. Wallah. Hadha al-qalam. Anta kata tadi kalimah mesti isim, fi'il dengan huruf. Hadhil kalimah. Kalimah ke tak? Okay. Mana fi'il? Mana fi'il? Takdirnya aqulu. Atau orang panggil buat teruk. Dia panggil buat teruk. Baik. Jadi ni boleh. Al-ismu huwal kalimah. Wal fi'lu huwal kalimah. Wal harf huwa kalimah aidan. Tamam? Maka ni dipanggil apa? Taqsim kulli ila juz'iyatih. Taqsim kulli ila juz'iyatih. Ini taqsim kull ila ajza'ih. Kalau boleh hamlil maqsim ala al-aqsam. Haml maksudnya ni mahmul. Jadi jadikan dia sebagai khabar. Dia hamli ma'na al-maqsim ala al-aqsam. Itu makna haml. Jadi kita menanggung makna maqsim tadi kepada aqsam. Jadi maka ataupun qisim minal aqsam, maka dia dipanggil taqsimu al-kulli ila juz'iyati. Payah kah? Jadi itu pembahagian qismu al-kulli ila juz'iyati dengan kull ila ajza'ih. Boleh nampaklah perbezaan dia dua tu. Maulana Syekh Jamal ada sebut lagi di sini daripada Syarhul Amidi 'ala al-Waladiyah. Saya baca juga sikit. Wal farqu baina taqsimil kulli ila juz'iyatihi wal kull ila ajza'ihi annahu yajuzu fil awwal an tadkhula bainal aqsami harfil infisal imma. Tengok ni satu lagi. Dawabit dia bagi. Apa dia dawabit dia? Dia kata annahu yajuzu fil awwal pada fi kulli ila juz'iyatihi. Pada kull dengan kulli ila juz'iyatihi dia boleh masuk di antara aqsam ni, antara aqsam ni aqsam. Dia boleh masuk imma di tengah-tengah. Tamam? Dia boleh masuk imma di tengah-tengah. Boleh? Wala yajuzu fi tsani. Tidak boleh pada taksim kull ila ajza'ih. Kull ila ajza'ih tak boleh masuk imma. Baik, sekarang ni boleh masuk ada imma sini. Al-kalimah imma ism wa imma fi'al wa imma harf. Boleh tak masuk? Boleh. Baik, sekarang ni di bawah. Kursi. Al-kursiyu imma qashab wa imma mismar. Boleh? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, kita tahu dah kata, oh yang ni adalah kull ila ajza'ih, yang ni kulli ila juz'iyati. Okey. Selesai. Kemudian wa taqulu al-hayawan imma natiq aw sahil. Maka hayawan imma natiq wa imma sahil. Dia taksim apa? Khairuddin. Al-hayawan imma natiq wa imma sahil. Taksim apa? Kulli ila juz'iyatih. Wala taqulu asy-syajarah imma saq wa awraq aw awraq. Tak boleh. Kalau kata syajarah imma saq wa imma awraq, boleh. Pokok sama ada dia adalah dahan pokok ataupun daun pokok. Boleh tak Ahmad sebut itu? Tak boleh. Kenapa? Karena pokok adalah gabungan daripada dahan dan daun. Boleh. Ini dia tanya pula Aiman kata,
Kan ada pokok tak ada daun. Oh, susah nak jawab tu. Ala sabilil ghalib, kita bagi tu ghalib lah. Ghalib. Bal taqulu saq wa awraq. Dia tak sebut saq wa imma awraq au awraq. Tak boleh. Dan yajuzu fil awal. Yajuzu fil awal, dan harus pada yang pertama. Pada pertama, kulli ila juz'iyati an tukhbira bil maqsim an kulli qismin bimufradih. An tukhbira bil maqsim. Bila sebut tukhbira bil maqsim tu makna hamlil maqsim ala aqsamih. Tu makna haml. Haml jadi mahmul maksudnya. Dia jadi khabar. Jadi kalau kita sebut al-ismu huwal kalimah. Boleh tak? Boleh. Al-fi'lu huwal kalimah. Boleh? Al-harfu huwal kalimah. Boleh? Atau hiyal kalimah. Boleh? Boleh. Tapi kalau disebut al-qashab huwal kursi, sebab tu kalau kita mengaji fiqh, kan, tangan orang dia tak panggil orang. Tangan orang tak panggil orang. Jadi kalau tangan putih duduk tengah jalan, sentuh tangan tadi, batal tak wuduk? Tak batal wuduk. Walaupun tangan tu orang perempuan punya. Kenapa? Kerana dia taksim kul ila ajzaih, dan dia tidak boleh untuk kita hamlil maqsim alal aqsam. Karena kalau kata kita sebut ni, manusia ni adalah yatarakkabu min ar-ra's wal yadain wal badan wal rijlain. Jadi ada yadain, al-badan, rijlain, kata. Jadi ada satu badan manusia. Jadi itu taksim kul ila ajza'ih ke kulli ila juz'iyati? Kul ila ajza'ih. Baiklah, ni boleh kita kata al-yadain huwal insan. La, al-yadain yadain, laisa huwal insan. Boleh? Tetapi kalau kemaluan perempuan, kemaluan lelaki, nisbah tak kepada manusia tadi sebagai orang panggil apa? Perbezaan yang besar di antara manusia tadi dengan lelaki dengan perempuan. Ya. Karena tu ulama kata sentuh kemaluan yang masih lagi ada bentuknya batal wuduk. Wa taqulu insan hayawan wa la yajuzu zalika fi tsani. Fi tsani maksudnya apa dia? Dia tidak boleh untuk an tukhbira bil maqsim an kulli qismin bil mufradih. Pada kul ila ajza'i. Boleh? Dan kemudian apa dia? Wa tarbituha biwawil atf. Dia kena letak dengan ni. Contoh kita sebut as-syajarah saqun. Dia kata, fala taqulu syajarah saqun illa an tajma'al ajza'a kullah. Dia kata apa ni, pokok tu adalah saq. Wa tarbituha biwawil atfi, dan kena letakkan rabit dia dengan wawul atf, summa tukhbiru bil maqsim anha kulluha. Maka dia akan sebut apa dia? Asy-syajarah huwa saqun wa waraqun. Saqun wa waraqun. Baru dipanggil syajarah. Nampak sini? Ini tak habis lagi ni. Tak habis lagi ni. Sekejap lagi baru dibincang pula. Sakat dulu kita berhenti. Jadi bila sebut di sini sihhatu hamlil maqsim ala kullin min al-aqsam nahu zaidun insan wa amrun insan, hadha taqsimu kulli ila ajza'ihi wa kulli ila juz'iyatihi. Zaidun insan, kulli ila juz'iyatihi, kulli ila juz'iyatihi. Kalau faham yang tu boleh jawab balik. Maksudnya fahamlah pembahasan tadi. Tak faham juga, tarik masuk dalam muzakarah. Bincang balik dalam muzakarah sampai faham. Tak faham juga nanti, kalau yang muzakarah tak faham juga, baru tanya pada ustaz. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi perbahasan pada hari ini adalah berkaitan dengan kulli ila juz'iyatih dan kul ila ajza'ih. Itu tak masuk lagi perbincangan al-hukm. Syekh baru bincang apa ni? Aqsamu. Kerana dalam matan sebut aqsamu hukmil aqli la mahalah. Yal wujubu summa al-istihalah summa al-jawazu salisul aqsami fafham munihtalazzatal afhami.
Faham? Jadi bila bincang itu, maka saya berbincang al-aqsam, aqsamu hukmi, aqsam. Aqsam tu apa dia? Aqsam adalah jamak kepada qisim. Dan qisim terbahagi kepada dua. Jadi, yang dibahas tu, kulli ila juz'iyatih ka, kull ila ajza'ih ka. Dan beza antara kull ila taksim kull ila ajza'ih dengan kulli ila juz'iyatih. Dan dibagi dengan dhabitnya kaza wa kaza tu hanya bincang apa dia tu? Aqsam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.